jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita kuat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Hadiahkan sekuntum umul kita kepada diri sendiri, kepada saudara, jiran tetangga, ibu dan bapa, dan istimewa kita hadiahkan Al-Fatihah juga kepada penganjur program malam ini. Al-Fatihah yang kita hadiahkan bukan hanya untuk orang yang telah pergi, tetapi Al-Fatihah ini kita hadiahkan istimewa untuk orang yang telah membuka jalan berpahala untuk kita. Ya Allah, andainya malam dan saat ini hatiku masih tertutup untuk jalan-Mu, ya Allah, Engkau bukalah dengan Al-Fatihah. Andainya hatiku masih hitam, Engkau sucikanlah dengan barakah Al-Fatihah. Andainya hatiku masih terhijab, ya Allah, Engkau angkatlah munajat dan taubat kami malam ini dengan surah Al-Fatihah yang kami baca. Andainya hati kami masih kosong, ya Allah, Engkau penuhilah dengan isi akhir, ya Allah, dengan keberkatan surah Al-Fatihah. Andainya malam ini, ya Allah, jiwa kami masih longlai, Engkau ketatkanlah dengan keberkatan surah Al-Fatihah. Andainya hati dan jiwa kami masih lalai, ya Allah, maka Engkau sibukkanlah kami dengan urusan akhirat dengan jalan-Mu. Bisuril Fatihah. A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini, ya Allah, bersaksikan sang unggas yang berterbangan dan berkicauan. Bersaksikan, ya Allah, angin dan udara-Mu yang tiup, yang sedang bertiup, ya Allah, penuh ketenangan. Bersaksikan bintang-bintang yang bergemerlapan, ya Allah. Bersaksikan malam yang Engkau hamparkan, ya Allah. Kami datang membawa hati kami, kami mengheret kaki kami, ya Allah. Kami mengisra'kan jasad kami daripada rumah kami, ya Allah, ke rumah-Mu, berada bersama dengan malaikat naungan dalam riyadul jannah.
dalam taman syurga ini, ya Allah, kami mengisrakan jasad kami mengisrakan hati kami, maka sudilah jiwa kiranya, ya Allah, Engkau mi'rajkan pula, ya Allah, munajat, ilmu, amalan, taubat, hajat kami malam ni, ya Allah, angkat dan catatlah ia sebagai catatan amalan dalam buku catatan, sehingga Engkau buka menjadi saksi di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, tuan tanah dan juga tuan tanah dan juga tuan rumah. Sallallahu Muhammad Fadil Ustaz. Ustaz apa? Ustaz sayang. Amboi macam-macam tang-tang lah Ustaz Safi ada. Tak tengok saya pun tak nampak dah. Nampak sangat curang. Sallallahu Muhammad. Dia bila berlawan antara manis dengan sayang tu tak tahu, kan? Nak sayang manis ke nak manis nak sayang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, terima kasih Fadil, guru saya dan juga sahabat seperjuangan Ustaz Syafi Yusof Ghani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang juga merupakan bakal YB kawasan ini, insyaAllah. Amin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, pimpinan Barisan Harapan Surau Asy-Syakirin, dan tidak lupakan sallallahu alaihi Muhammad, sahabat seperjuangan saya Tuan Fizri, yang juga mewakili pihak penganjur kita malam ini. Kita ucapkan tahniah dan kita ucapkan sekalung penghargaan setinggi-tinggi apresiasi kepada pembuka gelanggang berpahala, dan kita bersama langsung dalam rancangan lelaki suamiku pendosa. Bukan kan? Malam ini suami lelakiku suamiku berpahala. Yang tu rancangan kita malam ni, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Suami-suami yang dekat sini nampak jernih muka, nampak bercahaya muka. Sebab apa? Sebab tuan-tuan duduk bawah lampu, nampak tu cahaya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Malam ni insya-Allah, sebelum saya lanjut dan kita panjangkan bicara sehingga apa tadi Ustaz kata, sehingga borok habis minyak. Okey. Borok pada ada apa ni? Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ucapkan tahniah sekali lagi, terima kasih kepada MPKK Sungai Nibung Kecil. Okey, mungkin 12 dengan kerjasama Pejabat Adun Pantai Jerjak. Alhamdulillah semua dah lama tak menjejak kaki ke Pantai Jerjak. Muslimin dan muslimat, dan sekali lagi pimpinan Barisan Harapan yang diterajui oleh Fadil Ustaz Syafi Surau Asy-Syakirin. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Jadikanlah kami orang-orang yang paling bersyukur, ya Allah. Bersyukur apa, ya Allah? Bersyukur sebab ada dua bunga kiri kanan. Cuma aku tak pasti pasal hak tengah ni halus. Adakah dia bergantung kepada seh badan penceramah? Dia nampak kontra lah. Hak lain tu TikTok lah, hak ni dia. Saya Ustaz bagi jawapan lah. Apa maksud pencerahan? Harga tak ada kan? Harga tak ada apa. Kalau ada semua, okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, tak apalah, tak kira lah. Walaupun saiz bunga berbeza. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu dan ayah. Maka malam ni Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, kita nak ucapkan sekali lagi, kita nak doakan dulu kepada Barisan Harapan pimpinan Asy-Syakirin dan juga jawatan kuasa surau. Sebab saya nak mulakan dulu tuan-tuan, sebab cerita Isra' ni dia ada kaitan antara orang yang paling dekat, yang harus faham, hadam, hafal. Kita kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, tadabbur. Cerita Isra' wal Mi'raj ni cerita untuk AJK surau, cerita untuk pendakwah, cerita untuk penganjur program, cerita untuk orang-orang mungkin seperti saya yang terlibat langsung dalam dakwah. Maka cerita Al-Isra' wal Mi'raj ni orang yang ada kaitan dengan perjuangan, yang ada kaitan dengan air mata, yang ada kaitan dengan orang yang suka menganjurkan program seperti penganjur kita malam ni. Maka dia kena faham betul-betul, sebab dia ada cerita dalam cerita. Faqasusil qasasa la'allakum tatafakkarun. Allah suruh sampai, Allah suruh cerita, because in the holy Al-Quran dia ada bukan hanya hudan linnas, tapi wabayyinat minal huda wal furqan. Dia ada ayat, dia ada cerita, dia ada keterangan, dia ada petunjuk. Dalam Al-Quran tuan-tuan, 1/3 daripada Al-Quran is around 2,000 and more ayat. From out of 6,236 ayat, dia was 6,236 ayat, 2,000 lebih cerita pasal ayat, hanya pasal cerita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Isra' Mi'raj adalah is a part of story and history. Maka Isra' wal Mi'raj adalah cerita, kisah yang bukan Nabi karang, yang bukan dikarang oleh manusia, tetapi dikarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia adalah dalil qat'i
maka tidak ada no doubt about it, tidak ada keraguan. Sebab bila Allah sebut dalam Quran, maka automatically tuan-tuan, maka dia adalah betul-betul berlaku dan dia betul-betul terjadi. Itu yang pertama. Maka cerita Isra wal Mi'raj, dia cerita pasal iman. Dia cerita tentang benda yang orang lain tak dapat, exclusively, just only, exclusively for Rasulullah. Tuan-tuan, dalam macam mana ayat Allah cerita dalam Quran, mana-mana cerita yang Allah sebut direct dalam Quran, bermaksud orang lain takkan berlaku, benda tu takkan berlaku dekat orang lain, dia hanya berlaku dekat orang tu saja. Cerita pasal Isra, maka Isra tu hanya pasal Nabi, hanya tentang Nabi Muhammad saja, Nabi lain takkan berlaku. Apa lagi tuan-tuan? Cerita tentang Sayyidatina Maryam dalam surah Maryam, mengandungkan tanpa suami, eksklusif hanya untuk Sayyidatina Maryam sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Nabi Adam duduk dalam syurga, Allah sebut direct dalam surah Al-Baqarah, Allah sallallahu alaihi wasallam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Maka nak bagi tahu bahawa bila Allah sebut dalam Quran cerita direct dan langsung, maka cerita tu hanya Nabi Adam, Nabi lain takkan berlaku dan lalui benda yang sama. Jadi cerita Isra wal Mi'raj, bila Allah sebut dalam Quran, maka dia tidak ada pengulangan. Tuan-tuan boleh faham tak? Sebab dia hanya sekali itu saja, the first and last, gitu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, starting intro tu gear 5 lah saja, nak bagi cepat minyak habis, buat gear 1. Tu cara dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita nak ucapkan tahniah sekali lagi sebelum saya lanjutkan bicara. Sebab tuan-tuan, orang yang menganjur dan menguruskan program-program agama dakwah ni tuan-tuan, bagi saya, mereka adalah warasatul anbiya. Apa yang Nabi buat, AJK buat. Apa yang Nabi buat, penganjur program Malami buat. Sebab apa? Nabi buat dakwah. Dakwah is ajak, not is ejek. Dakwah is puji, not is keji. Dakwah is terang, bukan serang. Sallallahu alaihi wasallam. Dakwah is terang, bukan serang. Dakwah is sayang, bukan kecam. Maka Nabi buat benda tu, Nabi nak cerita ke orang. Maka penganjur program malam ni buat apa yang Nabi buat. Maka tuan-tuan, tanggungjawab kita menyapa dan menyokong apa yang AJK buat. Siapa yang support AJK sama seperti dia menyokong dan menyapa Nabi. Takbir. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka cerita tentang Isra wal Mi'raj, macam mana kita nak mulakan tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa tuan-tuan dah 7,860 kali dah kot dengar cerita Isra wal Mi'raj kan? Kalau saya tanya tuan-tuan, when was the first time tuan-tuan dengar cerita Isra ni? Agak-agak boleh ingat tak? Bila kali pertama tuan-tuan dengar? Kali pertama ku dengar cerita Isra dan Mi'raj, cerita Nabi Rasulullah. Bila kali pertama kita dengar? Sebelum saya nak teruskan tuan-tuan, kesimpulan dia, orang buat program ceramah, kesimpulan di hujung. Tapi malam ni kita pergi rare sikit, kesimpulan awal. Sebab apa? Sebelum tuan-tuan lena, okay, buat kesimpulan ni kadang orang tak faham, orang tak dapat sebab lena lah kan, dengar ceramah. Lepas sejam baru ustaz buat kesimpulan, memang tak dapat. Allah Muhammad. Jadi sebelum tuan-tuan lena, maka saya nak cerita dulu kesimpulan. Okay, apa tujuan dengar program Isra? Kenapa kena buat program? Yang pertama tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, Isra wal Mi'raj ni kita kena dengar. Sebab apa? Nak bagi tahu bahawa cerita Isra wal Mi'raj cerita tentang iman Nabi, cerita tentang iman kita. Hang percaya tak benda yang Nabi tinggal, benda yang sallallahu alaihi Muhammad, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka Allah nak uji kamu. Kalau hang mengaku hang muslim, hang mengaku hang mukmin, kata Allah, kamu kena percaya, beriman kepada perkara ghaib. Isra wal Mi'raj adalah benda ghaib yang orang lain tak nampak, just Nabi saja. Tuan-tuan boleh faham? Maka cerita Isra ni cerita tentang Allah kata apa? Kamu perkasakan dulu rukun iman. Iman kamu kena tip-top, first class, marvelous. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi turun daripada langit dalam Isra wal Mi'raj, Allah bagi hijrah lebih kurang setahun ataupun 9 bulan. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ada riwayat kata 9 bulan, ada riwayat kata setahun. Lepas Nabi turun Isra, Allah bagi hijrah. Tuan-tuan, orang yang imannya di-charge, Muhammad, dia tengok hak jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan, betul tak? Yang lama terasa sekejap. Jadi Allah, bila Allah perkemahkan iman Nabi dalam Isra, balik setakat Nabi Madinah 450
kilometer tu terasa macam 40 kilo. Macam tuan-tuan malam ni saya bagi pencerahan, Ustaz Syafiq tambah kuatan Allah Muhammad, iman tuan-tuan TikTok first class marvelous, terasa macam nak sembahyang maghrib turut 30 kali. Sagi sembahyang isyak dah rasa macam nak sembahyang lagi. Nak sembahyang sebab apa? Iman TikTok. Jadi Isra cantik diperkemas dan di apa kita kata dimantapkan pencerahan dia supaya persiapan al-isti'dad lil istiqbal Ramadan, sebagai persiapan menyambut Ramadan. Sebab kita nak sembahyang 23 rakaat, bukan kaleng-kaleng punya iman tuan-tuan. Kita perlukan iman yang segar. Maka kesegaran iman, refreshment of iman ada dalam cerita Isra. Bila hang iman hang TikTok sembahyang 20 rakaat, hang terasa seperti 2 rakaat. Saudara semua. Dan tuan-tuan, iman kita sedang down. Iman kita sedang down. Dengan PKP 2 tahun ni tuan-tuan, dah kita pernah 5 bulan tak sembahyang Jumaat. First PKP zero lah. Kalau kita boleh scan dan sukat iman kita tuan-tuan, saudara semua, mesin sukat iman tu scan negatif. 5 bulan tak pergi masjid, 5 bulan tak pergi yang mulai, 5 bulan tak pergi nak kuliah. Tuan-tuan rasa apa? Kalau boleh scan iman kita waktu first PKP, saya rasa negatif, bukan lagi kosong. Ya Allah, kami perlukan kuliah, kami perlukan pergi masjid, kami perlukan dengar ceramah, kami perlukan Al-Quran, ya Allah. Sebab iman kami dah zero, nak sembahyang 2 rakaat pun rasa tak mampu. Maka sebab tu program macam ni kena pulun balik, cover balik hak 5 bulan iman kita zero tu. PKP 2 tahun lepas kena cover balik, sebab iman kita sedang selipis bawah. Yang sebab tak meninggal dalam PKP, dan sebab tak mati tengah-tengah iman kita down. Saudara semua, sebab Allah pujuk, Allah panjangkan usia malam ni, balik. Tuan-tuan mesti kena bersama. Itu yang pertama tu, saudara semua. So cerita Isra ni untuk apa? Upgrade and update iman kita. 2. Kesimpulan yang kedua, yang tuan-tuan dan saya kena faham dan kena dapat sebelum balik layan nasi kanak malam ni. Siapa tak faham, saya haramkan nasi kanak malam ni. Tu dia batu baru, saudara semua. 2. Yang kedua tuan-tuan, tujuan dengar anjur program Isra wal Mi'raj adalah untuk apa? Untuk upgrade kita punya the feeling of solat. Tuan-tuan, tadi saya kata apa? Dah 1000 kali kita dengar Isra wal Mi'raj. Soalan saya pada diri saya dan tuan-tuan, sejauh mana jarak tuan-tuan dengan solat? Kalau kita buat beribu kali Isra ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, okey, segrand macam mana pun program kita, tiba-tiba sembahyang subuh pukul 7 suku, Zuhur pukul 3.30, Asar pukul 6, Maghrib pukul 8, bagi saya meaningless. Tak ada apa pun Isra tu. Tapi kalau tuan-tuan dengan Isra ni, tuan-tuan on time, on call solat kita, saya rasa that is the meaning of Isra wal Mi'raj. Sampai deep masuk ke dalam. Ya Allah, aku dengan solat kena jaga. Sebab apa? Nabi berdarah dulu dengan naik ke langit. Nabi nak dapat sembahyang, ya Allah, berpisah dengan isteri. Nabi nak dapat solat tu terkena paling batu. Nabi nak dapat solat jalan kaki 60 kilo. Saudara semua, dibalik 120 kilo. Ingat, senang kalau dapat benda mahal, modal yang mahal. Sini dan semak. Itu yang kedua. Maksudnya apa? Saudara semua, tuan-tuan kena faham dan saya kena faham. Lepas ni tuan-tuan, benda wajib on call on time. Maksudnya apa? Benda solat. Saudara semua. Yang ketiga, solat tuan-tuan jaga. Hak wajib ni topak dengan hak sunat. Level orang bayang baru syakirin, bukan lagi nak sembang tentang solat tu wajib, bukan lagi level tu. Level dia ba'diyah Zuhur dan ba'diyah Isyak, tuan-tuan dah memang seperti wajib. Maksudnya apa? Dah menjadi rutin tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh tinggal. Itu level orang bayang baru. Ada orang tuan-tuan, dia kalau tak mengaji, tak baca Quran, bangkit pagi, dia takkan buka food. Ada orang level macam tu. Ada orang tak bercakap dengan orang, bila dia tak berselawat 100 kali sebelum dia kerja. Ada orang tak buka file masuk kerja selagi mana dia tak beres Quran. Ada orang level macam tu, iman dia. Kalau ada semua. Ada orang yang dia tak akan makan selagi mana dia tak mengaji Quran. Dia takkan sarapan pagi. Kalau boleh diternak sampai level macam tu, kalau boleh. Maksudnya di kualiti. Bukan lagi cerita bab semayang wajib, tak mau lagi. Semayang, saya tak tanya tuan-tuan, semayang sepanjang tuan-tuan hidup ni, berapa kali tuan-tuan sujud dan solat sampai tuan-tuan menitiskan air mata? Itu baru maksud Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan sujud tu tuan-tuan rasa macam Nabi berdarah kepala ni. Maksudnya dalam solat kita ada air mata Nabi, dalam solat kita ada ta'aruf Nabi, dalam solat kita ada tangisan dan rintihan Nabi.
Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan jangan buat main. Solat adalah ruh kenabian dan ruh Rasulullah ada dalam sembahyang yang kita baca, yang kita buat. Sama juga macam Quran. Kita baca Quran. Quran tu bukan hanya sekadar lembaran dan kertas. Tuan-tuan tahu Nabi start umur dia 37 tahun, naik turun ke Gua Hira. Lepas 3 tahun baru dapat satu surah. Tiba-tiba kita tengok Quran tak ada rasa apa. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maka cerita Isra adalah cerita, tak panggil apa? Cerita yang sangat deep, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Muhammad. Bagi saya cukup 2 kesimpulan, 3 kesimpulan tu tuan-tuan dapat pun jadi. Okey, cerita dia tuan-tuan. Dalam Isra wal Mi'raj, Allah sebut, Allahumma salli ala Muhammad, Allah sebut dalam benda pelik yang berlaku dalam Islam. Siapa boleh sebut kat saya antara benda pelik yang berlaku dalam agama ni, dalam sejarah ni, benda pelik selain daripada Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj ni benda yang miracle, benda yang kita kata mukjizat Nabi yang kedua, yang terbesar. Sebut kat saya mukjizat Nabi yang terbesar nombor 1. Jawapannya? Kita berada dalam rancangan, Ustaz tanya, Ustaz jawab. Alhamdulillah. Okey. Apa mukjizat terbesar tuan-tuan? Quran. InsyaAllah, alhamdulillah. Mukjizat yang kedua terbesar, Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, nak bagi tahu bahawa Islam bukan agama logik. Apa benda pelik lagi tuan-tuan yang kita pernah lalui? Mungkin tuan-tuan Muhammad yang pernah lalui dalam hidup kita. Tuan-tuan, saya bawa jemaah pergi umrah baru ni, dia sujud depan Kaabah. Tengah tawaf, Ustaz, saya tengah sujud lepas habis tawaf, sembahyang sunat tawaf, tiba-tiba ada satu benda jatuh atas kepala saya. Saya tengok kiri kanan, tak ada orang balik Ustaz, saya yakin. Dia tunjuk kat saya, Ustaz, tolong tengok Ustaz, benda ni tu nampak benda pelik ke apa? Biji tasbih. Dan saya tengok tasbih tu memang sangat special. Memang rezeki pakcik tu lah. Saya pun tak tahu nak kata nak tafsir mimpi ataupun tafsir benda tu. Dalam dia qazah, dalam keadaan dia sedap pakcik tu, dia dapat satu benda tasbih yang saya tengok tasbih tu memang agak special, agak rare. Itu mungkin benda pelik yang pakcik tu lalui. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi benda pelik yang pernah kena lalui tuan-tuan? Tabung surau, tabung masjid. Dia orang tolak belah sini ringan, keluar pintunya ringan juga. Tu pun pelik juga. Tu benda pelik. Sallallahu alaihi wasallam. Keluar ringan, masuk ringan, keluar pun ringan. Apa lagi benda pelik? Bunga disusun kiri kanan besar, yang tengah tu kecil. Nak ulang balik, tak puas hati. Nampak tak? Sebab tak dapat jawapan ni. Ini pun pelik juga. Ini yang terbaru, benda pelik yang terbaru. Muslimin dan Muslimat Rasulullah SAW. Okey, abang boleh nampak kan muka saya? Tu takut balik tidur tak lena dengan muka berceremah tak nampak. Boleh kan? Dan kalau tak nampak nak leh sikit. Boleh. Kan abang nak pegang rumah ni? Kau nak ribu apa? Okey, Muslimin dan Muslimat Rasulullah. Okey, dalam Islam ni tuan-tuan, antara benda pelik Allah buat Nabi Adam tak ada ayah, tak ada mak, tiba-tiba boleh hidup. Satu. Sayyidatina Maryam, saya kata apa tadi? Beranak tak ada suami. Pelik tak? Pelik. Tapi benda tu boleh berlaku. Apa lagi tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Nabi Musa alaihissalam pegang tongkat, buang tongkat jadi ular. Benda tu pelik. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah, dia nak bagi antara benda pelik lain. Contoh, suami pi kubur isteri teriak sebulan. Pelik tak tuan-tuan? Benda pelik. Sebab biasanya suami meninggal dengan laki meninggal. Suami dengan laki sama kan? Suami laki sama, okey. Suami meninggal, antara suami meninggal dengan isteri meninggal, hak mana lagi sedih? Isteri kematian suami atau suami kematian isteri yang lagi sedih tuan-tuan? Macam mana cik? Isteri kematian suami lagi sedih. Maksudnya suami tu akan teriak sebulan gitu. Isteri kematian suami. Soalan semua. Maksudnya kalau suami meninggal, bini teriak sebulan, itu logik dan itu biasa. Betul tak? Tapi kalau bini meninggal, isteri teriak sebulan, yang tu luar biasa. Suami teriak sebulan. Soalan semua. Nampak sangat dia macam tak berani nak kahwin lagi, sebab tu dia tersasul. Dia setia pada yang satu kan. Okey. Muslimin dan Muslimat, saya teringat seorang lelaki, seorang pakcik ni, Sallallahu alaihi wasallam, dia ulang alik nak cerita tentang kesetiaan. Ulang alik pergi kubur.
Sebab ni cerita tentang kematian. Isra wal Mi'raj juga cerita tentang kematian Sayyidina Khadijah. Bila isteri dia meninggal, tuan-tuan, saudara Muhammad, pakcik ni ulang alik pi masjid. Apa mana? Pi masjid pula. Pi mana? Pi kubur. Teriak ni. Pak Luqman, yang bermula pasti akan berakhir. Yang hidup pasti akan mati. Yang bermula, yang datang pasti akan pergi. Pakcik Man redha lah yang Allah ambil dan Allah angkat isteri Pak Luqman. Teriak hari duduk ulang tu, bawa apa? Bawa jam tu, duk jirus kubur isterinya. Sampai sebulan merah lagi biji mata orang sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari yang ke-30, teriak tak habis lagi orang tanya Pak Luqman. Pak Luqman tak nak terima kenyataan lagi, tak nak redha ke dengan isteri meninggal ni. Bawa ayak siap cerah, dia jirus atas apa? Atas kuburan. Saya ni teriak bukan apa, bukan teriak kat arwah. Sebab apa? Sebab arwah sebelum meninggal dia ada wasiat, selagi mana tak tumbuh pokok atas kubur dia, aku tak nak nikah lain. Jadi dia bawa jak dia ciruh itu supaya tumbuh pokok. Padahal bini dia dalam kubur duk tarik pokok tu. Kan? Tu pun cerita benda pelik je. Rupanya teriak tu bukan sebab teriak kat bini. Rupanya ada benda lain. Baik ada makna. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey, kembali kepada Al-Isra wal Mi'raj. Cerita dia tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dia ada 3 fasa. Sebelum, semasa dan selepas. Okey, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan dah dengar beribu-ribu kali, tapi mungkin ada benda yang saya share malam ni adalah benda yang mungkin baru, bukan ditambah, bukan ditokok tambah, tapi mungkin ilmu baru yang tuan-tuan baru dengar. Okey, sebelum, semasa dan selepas. Tuan-tuan bila tengok tajuk membumikan perjalanan langit ni, apa yang tuan-tuan faham? Saya tadi bila tengok PH system tu, saya tak nampak dah tajuk ni. Okey, walaupun asalnya membumikan perjalanan langit, saya nampak bila tengok PH system, saya Ustaz Manah kalau PH system Yamaha je, dia bertukar tu, dia jadi melangitkan perjalanan bumi. Jadi konsert terus malam ni tadi. Okey, naik ke langit tu. Jadi malam ni saya nak bawa tuan-tuan naik ke langit. Tuan-tuan bersedia tak? Siapa penjaga langit sebenarnya? Siapa dia? Ya betul, Ayah Pin. Jadi Ayah Pin sebabnya dia penganjur pertama Isra Mi'raj ni sebenarnya Ayah Pin. Okey, muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey, cerita Isra wal Mi'raj ni cerita yang sangat berat dan besar yang merangkumi seluruh kehidupan Nabi. Jadi bila tajuk membumikan perjalanan langit, benda hak berlaku di langit nak bawa balik ke bumi. Apa yang kita nak bawa balik? Pelajaran, pengajaran, ibrah. Apa benda yang Allah tunjuk kat Nabi di langit nak bawa balik dan kita nak amalkan dalam hidup. Itu maksud tujuan tajuk kita membumikan perjalanan langit. Tak mau dengar cerita saja masuk kanan keluar kiri, tapi dengar faham Ustaz. Okey, kami buat malam ni juga, kami buat hasil bedah siasat, pelajaran, the lessons of the Isra wal Mi'raj. Boleh faham tuan-tuan? Soalan ada semua kan? Okey, cerita yang pertama sebelum Isra, kita ulang balik. Perjalanan, life is a journey. Kehidupan kita tuan-tuan, dunia ni, andainya dunia ni sebuah perjalanan yang sangat memenatkan, maka solat itu adalah rehat. Andainya dunia ini perjalanan yang melukakan, solat itu adalah ubat. Cuba ulang balik ayat tu. Boleh? Siapa boleh lock ayat tu? Siapa boleh lock, saya bagi hadiah malam ni dine in Tom Yam Ustaz Maneh. Okey, andainya dunia ini perjalanan yang memenatkan, solat itu adalah rehat. Andainya dunia ini perjalanan yang melukakan, solat itu adalah ubat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, macam mana nak faham ayat tu? Sallallahu Muhammad. Balik malam ni saya lagi update status masing-masing dalam FB dan IG. Boleh? Saya halalkan ayat tu. Okey, jangan lupa hashtag Ustaz Manis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, nak bagi tahu bahawa tuan-tuan, cari ketika mana saya kata pada tadi Isra wal Mi'raj, cerita tangisan Nabi, cerita darah Nabi, cerita air mata Nabi, cerita tentang penderitaan Nabi, cerita tentang pengorbanan Nabi, tuan-tuan. Itu sebenarnya konten Isra Mi'raj. Dia ada 4 tajuk. Yang pertama maksud, yang kedua konten, apa yang ada, yang ketiga peristiwa, yang keempat kesimpulan ataupun pelajaran. Jadi kita pergi satu-satu secara ringkas. Yang pertama maksud. Saya kata tadi, life is a journey. Bila Allah sebut tuan-tuan,
Dalam Quran Allah sebut alladzi barakna, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surahul Azim. Cerita Isra Allah sebut dalam surah Isra yang pertama. Cerita Mi'raj Allah sebut dalam surah Isra ayat 60 dan ayat surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Maksudnya Isra dan Mi'raj cerita yang sangat jelas dan sahih sebab dia bertaraf dalil qat'i was mentioned by Allah in the holy Al-Quran. Boleh faham tuan-tuan? Dia ada 3 benda dalam Isra wal Mi'raj yang tuan-tuan kena faham berdasarkan tafsir ayat pertama surah. Yang pertama Allah kata Asra. Maksudnya tuan-tuan, Allah suruh jadikan Isra wal Mi'raj ini cerita perjalanan jauh. Memang ku rasa perjalanan hidup ni adalah satu perjalanan. Tuan-tuan, Allah nak beritahu kat kita antara perjalanan yang Allah berkat adalah apa sahaja yang Nabi berjalan, maka Nabi itu berkat. Apa sahaja yang Nabi buat, Allah berkat. Maka poin pertama dalam Isra, dalam ayat 1 tuan-tuan, Allah nak beritahu perjalanan kita ni berkat tak? Tuan-tuan keluar rumah mai tadi, agak-agak berkat tak perjalanan tuan-tuan ni? Saya mai dari rumah tadi, Allah berkat tak perjalanan saya? Tuan-tuan pergi kerja, keluar rumah nak pergi tempat kerja, berkat tak perjalanan tuan-tuan atas kereta? Maki orang tak? Kecam orang tak? Sallallahu alaihi wasallam. Pergi laluan seketika insyaAllah. Bismillah. Bismillah. Haula wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حمد رسول الله سيدنا محمد إنك لا تخلف. Okay tuan-tuan, Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan dan perjalanan kita malam ni, sebab saya cuba untuk memperjalankan hati dan jiwa tuan-tuan. Sebab Isra adalah cerita perjalanan, Isra adalah cerita gambaran. So I'm trying to do the best, nak bagi tuan-tuan nampak dan nak bagi tuan-tuan hati tuan-tuan sedang berjalan, doa tuan-tuan sedang berjalan, amalan tuan-tuan sedang berjalan, munajat tuan-tuan sedang berjalan. Itu baru Isra. Maka saya kata pada diri, pertama, Allah nak bagi tahu kat kita, pastikan ke mana saja hampa nak pergi, sila berkati perjalanan kamu. Contoh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan macam mana nak buat supaya perjalanan kita tu sentiasa Allah berkat? Benda basic tuan-tuan adalah dengan berwuduk. Kempen berwuduk yang sentiasa saya duk promo dan saya dulu mencadangkan di peringkat KPM sendiri pun. Contoh, kempen berwuduk dalam rumah. Nak pastikan, abang nak pergi sekolah kan, ambil wuduk lagi. Sallallahu Alaihi Wasallam, anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, abang dia nak pergi kerja ni, dia wuduk. Terlupalah, wudukkan dulu, bersihkan dulu hati dan jasadmu sebelum pegang steering kereta. Kempen yang 3, ambil wuduk sebelum FB, sebelum scroll phone tu. Sallallahu Alaihi Wasallam belum buka FB, IG dan YouTube, ambil wuduk dulu. Mak nak phone, ambil wuduk tak lagi. Sebab apa kena ambil wuduk? Sebab cerita tentang kaedah penggunaan teknologi gadget sebenarnya ada dalam Isra wal Mi'raj. Nak bagi tahu perjalanan yang berkat. Lepas tuan-tuan, itu satu. Yang kedua, Lailan. Lailan ni Allah ulang dalam perkataan dalam Al-Quran sebanyak 92 times. Was repeating by Allah in the Holy of Al-Quran.
Allah ulang perkataan malam. Malam logik akal, apa benda pun tak nampak. Kalau ada semua dia memang tak nampak dalam malam ni kan. Nak makan nasi kandar kita tak nampak hak mana sotong, hak mana brandy, hak mana firework, hak mana nasi, hak mana lauk. Tapi kalau siang ni kan kita nampak jelas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah. Allah nak beritahu kat kita, ada benda yang hampa tak perlu nampak pada waktu malam, tapi ada benda yang hampa perlu nampak waktu malam. Allah nak kata apa? Hampa tolong padamkan dosa pada waktu malam, sebab siang hampa dah banyak berdosa ni. Malam tolong nampak pahala yang pada aku. Malam ni tolong nampak jalan aku. Siang hampa dah nampak jalan nak pergi kerja, jalan nak bisnes, jalan nak online, jalan nak grab, jalan pergi bercuti. Hak malam ni bagi kat aku boleh tak? Allah kata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sambung maklum, sambung maklum. Sadaqallahul azim. Sedap suara maklum, alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, Allah kata cukuplah. Nabi dah sangat penat, Nabi dah sangat letih, Nabi dah sangat tersiksa dan derita menguruskan umat pada waktu siang. Maka malam comes closer to me. Kita sama lah tuan-tuan, sama. Siang ni macam-macam nak urus. Malam, sebab tu Allah sebut, Allah ulang perkataan malam, wa ja'alna al-laila libasa, wa ja'alna al-laila libasa. Allah kata malam ni aku hamparkan, pakailah, ambillah, dakaplah. Kamsuni. Apa ada masalah? Apa Allah kata? Manusia tuan-tuan, kalau phone kita rosak, kita hantar kat kedai phone. Kereta kalau rosak, hantar kat bengkel. Tapi kalau manusia rosak, jangan hantar kat pasar malam, jangan hantar kat QB. Hantar kat mana? Hantar kat surau Syakirin, hantar kat rumah Allah, hantar kat solat, hantar kat masjid, hantar kat Rawdatun min Riyadul Jannah, taman syurga. Patah balik pada Allah. Sebab Allah yang buat software dan hardware kita. Allah tahu hak mana kuat dan lemah. Allah yang cipta kita, maka chip ada pada Allah. Allah tahu hak rosak sistem kat mana, patah balik ke aku. Tapi manusia ni pelik. Kita yang, Allah yang buat kita, kita tahu Allah yang boleh repair kita, tapi kita tak cari Allah. Kita banyak update pada FB, mengadu pada orang, Muhammad, tapi kita tak mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya yang boleh selamat dan bantu selesaikan masalah kita. Itu yang manusia ni makhluk yang paling pelik di dunia. Muhammad, dia tahu dia rosak, dia tak mau pergi repair, walaupun dia tahu tempat tu yang paling baik untuk nak repair hidup dia. Jadi Isra wal Mi'raj cerita untuk repair dari hati Nabi yang terkoyak, hati Nabi yang berdarah, hati Nabi yang sangat benar, tak tahu nak pergi ke mana. Dulu tak apalah ada isteri, dulu tak apalah ada pak makan. Sekarang I am lonely, aku sorang-sorang. Maka malam tu Allah kata, di bumi orang tak terima kan Muhammad, di bumi orang buat macam-macam kan, di bumi orang baling batu kan, di bumi orang boykot kan, di bumi orang kecam kan, di bumi orang viral kan, orang dah tak suka kan. It's okay, fine, kata Allah. Come sekolah buat bumi. Okay, mai jumpa aku, naik ke langit. Maksudnya apa? Kadang kita perlu hijrah tuan-tuan. Sini dan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kadang kalau tuan-tuan stres sangat tempat kerja, di taman, jiran, sesekali tuan-tuan carilah tempat yang boleh menenangkan. Jumpa ustaz mana, belanja tarik, yang tu jangan lupa dengan cok pisang. Okay, yang dua tu nak dapat berkat tu guru kan, kena tahu tu guru suka makan apa baru berkat. Okay, tarik cok pisang, modal tak sampai 5 hari. Tulis macam tulis je. Tulis dah, alhamdulillah. Dapat poin tu pun terjadi lah tuan kemarin. Itu kesimpulan semuanya daripada penganjuran program ni. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi malam ni Allah suruh kita mengadu. Tuan-tuan, benda apa yang sedap waktu malam? Oh, lain macam soalan kan? Orang Putrajaya boleh jawab. Benda apa yang sedap waktu malam? Okey, tidur lagi? Sebelum tidur? Di sini semua tak ada yang baru kahwin kan? Semua pengantin lama kan? Kita nampak jawapan tu maksudnya sama lah. Sebab semua pengantin lama, kalau pengantin baru jawapan dia lain sikit. Okey, benda yang paling sedap kita lena makan. Tapi tuan-tuan, secara logik bila Allah buat ke kita, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dapat daripada ni.
Sembahyang yang paling sedap kan berbeza. Sembahyang zuhur tak sama kualiti dan feeling sembahyang isyak dan maghrib. 10 lah. Sembahyang zuhur ni, sembahyang Jumaat, time kerja kalut. Kadang-kadang kita rasa, ya aku sembahyang zuhur apa tadi ya? No feeling. Rasa macam zero. Tuan-tuan, kalau saya edarkan borang penilaian solat, scan sembahyang subuh tadi, tuan-tuan nak bagi berapa markah tuan-tuan? Kalau Allah kata sebelum aku nilai, hang nilai dulu secara jujur per 10. Subuh tadi tuan-tuan bagi berapa markah per 10? Zuhur tadi berapa per 10? Tuan-tuan takkan sama kualiti markah sembahyang zuhur, asar, siang dengan maghrib, isyak, subuh, waktu malam dan juga tengah malam. Sebab apa? Wa ja'alna al-laila libasa wal laili idza yaghsha. Allah sebut malam ni malam yang malam bagaikan ada rasa juta, tersimpan sejuta rahasia. Malam dihiasi bintang-bintang, keindahan tiada tara. Malam ni Allah buat special. Sebab tu sujud waktu malam takkan sama markah dan deep feelingnya dengan sujud siang. Sebab tu Allah buat malam ni pada Isra wal Mi'raj nak bagi Nabi rasa keinsahan tu, ketinggian, kemuliaan, ketenangan, sakinah. Bila Allah peluk Nabi, Allah dakap Nabi, bila Jibril pegang tangan Nabi, dia rasa feeling lain macam. Sebab tu kita ada qiyamul lail, kita tak ada qiyamul nahar. Kita tak kata bangkit siang, kita kata bangkit tengah malam. Qiyamul lail. Sebab apa? Feeling, perasaan, benda yang sedap. Semayang malam lagi sedap. Zikir waktu malam lebih sedap. Doa waktu malam lebih sedap. Sujud waktu malam lebih sedap. Maka please, Allah kata gunakan malammu. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, maka malam ni umpama RNR. Sebab kita jalan penat dah, derah daripada pagi tadi, jam, sesak, traffic light, traffic jam, penat, letih, cari RNR. Maka malam ni adalah RNR. Maghrib, isyak, subuh is RNR. Pulih balik, retreat, regenerate, re-energize. Maka ada si Muhammad, recharge balik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu sebagai, kita kata apa? Sebagai tak masuk lagi betul-betul cerita dia. Muslimin dan muslimat malam. Yang ketiga, Allah kata minal masjid ilal masjid. Tuan-tuan, dalam Quran Allah sebut perkataan masjid 28 kali dalam 22 surah ataupun ayat. Bila Allah ulang masjid, masjid ni datang berperkataan sajada yasjudu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bila Allah berkata kepada seluruh penghuni syurga, malaikat, jin, iblis semua, usjudu, wahai malaikat, wahai jin, wahai iblis, Muhammad, sujudlah kepada makhluk yang bawa aku buat, Adam. Fasajadu, semua malaikat pun sujud, illa iblis aba wastakbar, maka kecuali iblis yang ingkar, yang durhaka, yang tak ikut SOP Allah. Maka balasannya, get out from my heaven, keluarlah iblis. Semata-mata tak mau sujud. Dari perkataan sujud, aku patuh, ikut, taat, obey Allah, lahirlah perkataan masjid. Maka orang yang main masjid ni, orang yang ikut, taat, patuh. Tiba-tiba masjid tak boleh main. Aku akan cerita apa tu. Bersini dan bersemak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila Allah ulang masjid ni, ada sab'atun yuzilluhumullah. Tengah di padang mahsyar esok, awan ni sejengkai atas kepala. Kita dah belajar yang tu. Tiba-tiba Allah kata kecuali 7 golongan yang yauma la zilla illa zillu. Orang yang tidak akan panas, yang akan dinaungi, yang tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah. Siapakah one of the 7 golongan tu? Orang yang hatinya pi mana sentiasa teringat kat surah Asy-Syakirin, pi mana sentiasa teringat kat masjid. Contoh nak pergi berjalan holiday, tak salah, tapi sebelum keluar, abang ambil sat ni, kopiah saya nak singgah mayang kat masjid. Abang ambil lagi pakaian solat. Solat Rasul Muhammad. Berapa orang yang dalam kereta tuan-tuan, saya nak tanya, dalam kereta tuan-tuan ada kopiah.
Dalam kereta tuan-tuan, pakcik-pakcik ada kain pelekat. Dalam kereta tuan-tuan ada apa? Ada kain telekung. Memang permanen dalam tu. Seminggu, 2 minggu sekali jarang guna, lepas tu basuh, tukar balik. Orang yang faham Isra wal Mi'raj, maka dia jadikan kereta yang tu adalah kereta yang menyimpan perkakasan solat. Kopiah, kain pelekat, apa lagi? Kain telekung dan juga spender tambahan. Yang tu kena ada. Sejadah, Masya Allah, sallallahu Muhammad. Okey, ini benda maksudnya apa? Kalau tuan-tuan buat benda tu, tuan-tuan faham Isra wal Mi'raj tu apa? Maksudnya itulah hubungan kita dengan solat. Sini dan semak rahmatullah. Jadi anak papi, ibu dan ayah tolong ingatkan saya tentang solat. Bermaksud ibu dan ayah saya bukan kaleng-kaleng ni. Dia mesti dengar ceramah Ustaz Manis. Ustaz manis di dunia. Kalau dia tak dengar, dia tak buat benda ni. Sini dan semak rahmatullah. Okey, maka cerita tentang masjid, orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang di hatinya terikat dengan masjid. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. 10 minit lagi. Dia tarik dan nasikan nak siap. Okey, masih sah. Okey. Sotong habis. Tepi yang kapal lagi lama. Okey, cerita tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, can you follow me? Or you want me to follow you? Boleh Boleh faham? Okey, itu perjalanan awal. Tuan-tuan, ketika mana Nabi berusia 50 tahun. Tadi kita kata intro dan mukadimah, apakah itu Isra. So perjalanan yang berkat, waktu malam yang paling sesuai dan paling indah untuk berbisik dan memunajat pada Allah, sebab Nabi sangat penat dan waktu siang roh berdakwah pada umat. Yang ketiga, Allah nak beritahu bahawa hampir mana pun antara ciri-ciri keberkatan orang yang sentiasa suka berwuduk dan singgah masjid. Yang tu dulu. Boleh faham tuan-tuan? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Sallallahu Alaihi Muhammad, cerita tentang kelebihan dan pentingnya wuduk ni tuan-tuan. Saya sangat suka promo ataupun cerita bab wuduk ni tuan-tuan. Contoh, abang kamera nak ambil kamera, nak ambil live ustaz. Berapa orang jururakam yang ambil wuduk sebelum? Sebab apa? Supaya tidak ada hati yang terasa, supaya tidak hati kita clean dan bersih, supaya video yang disiapkan itu waktu editing kena ambil wuduk. Sebab video-video yang nak diedit ni tak mau benda yang terbuka aib ustaz dan pendakwah. Tapi benda macam ni yang jangan orang bincang. Sedangkan wuduk itu yang boleh memadam dan menenggelamkan kemarahan iblis. Ingat senang kan tuan-tuan nak edit video. Iblis duk main sasuk. Itu dah berlaku gaduh ustaz-ustaz tu. Tersilap edit, terpost, terviral. Kadang peranan media main peranan. Kita tak salahkan media. Media dan ustaz sangat memerlukan. Tetapi kedua-dua pihak kena muhasabah. Ustaz pun kena muhasabah. Ustaz kena wuduk juga sebelum bercakap. Sudah tak bercakap, benda tersalah. Kalau tersalah, peranan media di situ tolong baiki. So we need each other. Abang, I love you abang. Abang makan lagi? Tak makan ya? Sekali kita ya, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cerita tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 50 tahun tuan-tuan. Okey. Allah buat tuan-tuan ada dua orang manusia yang paling rapat dengan Nabi. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Manusia ni namanya Sayyidatina Khadijah dan juga apa tadi? Dan juga Abu Talib. Tuan-tuan, sebelum saya cerita tentang Sayyidatina Khadijah dan Abu Talib ni, dua cerita yang sangat berat, yang sangat memakan air mata Nabi tuan-tuan. Jadi sebelum tu, ibu nak tahu apa cerita Khadijah? Nak tahu? Kalau ibu nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita berjumpa selepas iklan ini. Okey tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, saya nak lancarkan boleh Ustaz Syafiq dengan izin Allah Azza wa Jalla, dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, bersaksikan malaikat-malaikat yang ada malam ini, insya-Allah kita nak lancarkan tuan-tuan. Setelah tuan-tuan dah faham cerita Isra wal Mi'raj, cerita tentang derita dan pengorbanan dan cerita tentang sapok surau. Okey, Ustaz Syafiq cerita tahu Okey, so sebagai tanda nak tunjuk bahawa aku sayang agama yang ditinggalkan oleh Nabi, aku faham Isra wal Mi'raj, yang surau dan masjid ada di hatiku, maka tuan-tuan jom sama-sama, saya pun sama lagi insya-Allah sama-sama nak menginfak kepada pembinaan surau baru Asy-Syakirin. Kat mana Ustaz? Di dalam sikit. Okey, insya-Allah. Jadi kita dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim kita lancarkan
Mana kabur lah? Oh dah. Boleh edit seorang lah? Boleh tak usah nak kabur. Okey, so kita lancarkan dana pembinaan surau baru Asy-Syakirin dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okey, sudah saya. Maksudnya? Oh macam tu cara dia. Okey, sebut pakcik nak duit macam tu. Kalau dia nampak pejam mata, bawa telanggak lutut. Okey lah, kalau dia ni lah bawa telanggak. Dengan berapa duit sudah lah. Kalau yang beg besar tu bagi kita tak apa, saya tolong ambil sendiri pun tak apa. Makcik tu nampak duk gagal, tak apa makcik biar saya tolong ambil. Dia tu. Tak mau ambil yang merah-merah, ambil yang biru-biru muda macam tu. Orang yang baru merah-merah tak mau layan lah. Biru muda lah, biru muda. Okay, insyaAllah boleh. Mudah-mudahan sedikit tuan-tuan sumbangan tuan-tuan sedikit pada kita, banyak pada Allah, ringan pada kita, berat pada neraca mizan Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey tuan-tuan, boleh saya sambung Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cerita Isra wal Mi'raj tuan-tuan, kita kena faham dulu. Saya tak mau fokus pada apa yang Nabi dapat pada Isra, sebab tu saya yakin tuan-tuan pun dah dengar banyak dah. Tapi saya nak fokus apa benda yang sebenarnya sebelum Nabi dapat. Kenapa Nabi dapat Isra? Yang tu yang lagi deep sebenarnya. Usia Nabi 50 tahun sebelum naik ke langit tu, what was happen? Jadi apa kat Nabi ni sampai kena naik ke langit? Jadi apa kat Nabi ni sampai kena naik jumpa Allah Azza wa Jalla? Tuan-tuan, semua amalan, semua Nabi tunggu dekat bumi, di bumi Jibril turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril turun bawa Quran, Nabi tunggu di bumi Gua Hira. Perintah salat, perintah puasa. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Nabi tunggu di Madinah, Jibril turun perintah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Perintah haji dan umrah. Nabi tunggu di bumi, Jibril turun di atas riba. Nabi turun bawa wahyu dalam banyak-banyak amalan dan perintah. Kecuali sembahyang, Jibril turun tapi tak bawa. Dia ambil Nabi kena naik ke langit. Bermaksud tingginya sembahyang ni so high class. So kenapa perlu kita sembahyang low class? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan sujud, sekali sujud berapa saat? Jawab secara jujur dalam solat. Sujud kita berapa saat sebenarnya? Kan berapa minit? Betul tak soalan saya? Berapa minit kan berapa saat? Saat. Okey, betul lah kita bukan tak tahu balik. Okey, sekali sujud paling tok, kita kata paling adil, paling hitam tu ialah kita kata 5 saat. 5 saat. Kalau sembahyang subuh berapa kali sujud? 4. Okey, nasib baik makcik jawab 4. Kalau pakcik jawab 2 tu asal macam nak sunat, kena suruh sunat sekali lagi. Ngaji Fardhu Ain tak lepas. Okey, 4. Dalam sembahyang subuh 4, 5 kali 4 sama dengan 20 saat. 20 saat untuk 4 rakaat. Kita ada kita kata 5 saat. Sehari semalam berapa rakaat sembahyang semua? Semua berapa rakaat? Okey, 2 4 4 3 4 17. Kan? Salah semua 17 tu darat dengan 5. Sekali sujud sallallahu alaihi wasallam kita kata satu sujud 5 saat. 7 bila darat 5 baru 105 saat. Berapa? 85 saat. Betul. Sehari 85 saat tuan-tuan sujud pada Allah Azza wa Jalla. Allah buat sehari berapa saat? Kira lah maklum pun. Apa? 1440 saat. Betul? Sallallahu alaihi wasallam. Daripada 1440 saat kita bagi dekat Allah hanya berapa tadi? Tak sampai 100 saat. Tuan-tuan rasa tak malu? Makan nak lebih, nasi kanak sotong nak lebih, bagi dekat Allah tak sampai 100 saat. Doa anda 1000 saat tu pun berkira dengan Allah. Jadi tuan-tuan, kita nak gaji cepat, kita nak bonus tak mau lambat, nak main food nak dapat paling cepat. Tapi semayang kita bagi paling lambat.
berkira ni daripada Allah Azza wa Jalla. Itu saya sebut saya, tuan-tuan. Jadi malu pada Allah. Allah bagi 1000 saat lebih. Tiba-tiba kita bagi Allah untuk masa untuk Allah hanya tak sampai 100 saat. Ada berapa lagi? 900 saat lebih kita berhutang dengan Allah Azza wa Jalla. Nasib baik kita main kuliah malam ni ada juga saat dan masa untuk Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, cerita dia ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan dua orang manusia yang paling tak boleh tinggal Nabi. Saya nak tanya ayah-ayah dan ibu, berapa orang anak-anak tuan-tuan ataupun jiran ataupun adik-beradik yang pernah suap ubat ketika tuan-tuan sakit? Satu. Berapa orang yang pernah picit kepala tuan-tuan waktu tuan-tuan demam, anak kita? Berapa orang yang pernah hantar kita pergi hospital di saat kereta kita mati dan kereta kita rosak? 3. Berapa orang yang pernah belanja makan tuan-tuan di saat tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan lapar sangat? Berapa orang yang tuan-tuan waktu dikecam dan di viral, dikutuk, tiba-tiba dia yang paling bela tuan-tuan? Kalau saya bagi kertas, tuan-tuan boleh senarai. Berapa orang yang pernah buat macam tu kat tuan-tuan? Yang berada dengan kita susah dan pahitnya kita. Kawan ketawa ramai tuan-tuan, kawan kenyang bersama ramai, kawan berjalan holiday hoha-hoha ramai. Tapi kawan hak nak teriak dengan kita, hak nak sakit bersama, yang tu mungkin tak ada. Dan anak kita belum tentu boleh setia dengan kita. Sehingga kalau ayah meninggal, ada kes ayah meninggal pukul 1, pukul 3 anak balik, atas kubur ayah tu bergaduh, berebut harta. Poin saya tuan-tuan, Allah SWT semua, bila Allah berikan orang-orang yang duduk dengan tuan-tuan waktu susah dan waktu lapar bersama, waktu sakit bersama, dia tak tinggal tuan-tuan. Dan orang kata apa? Contoh macam orang kata apa kat Ustaz Syafiq sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang AJK yang bangkit bela Ustaz di belakang saya, Ustaz jadi apa pun biar saya bela Ustaz, biar dia langkah mayat saya, dia tak kata apa Ustaz, biar kami bela. Berapa orang yang boleh bela Ustaz macam tu? Duduk belakang tak bisa, tengok Ustaz lari ke belakang, kena masih kanak. Ada yang Ustaz buat tak? Tak jadi apa-apa, hampa kena dulu. Nak bagi tahu tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni cerita Isra ni, dua orang yang Allah buat whatever situation and condition. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa arda, satu-satunya isteri yang Nabi tak pernah, kita kata tak pernah berkahwin pada masa Khadijah ada. Ada masa yang Nabi berpoligami sebelum selepas itu di Madinah. Tapi yang Khadijah ni tuan-tuan, tak ada orang lain di hati Nabi sehingga kan tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, terbinanya Masjid Nabawi because of Khadijah. Tuan-tuan nak faham cerita ni, contoh macam mak nak pergi hantar anak pergi Mesir, pergi Syubra, majlis imam yang hebat seperti Ustaz Syafiq balik Mesir, Allahumma salli ala Muhammad. Mak ni nak tengok anak menjadi imam bayan baru ni, bergolok, bergadai, berhutang segala-galanya. Anak tak tahu, 3 tahun anak di Mesir. Mak dah tanggung segala susah payah orang supah seranah, orang kata macam-macam ni. Tak apalah, yang penting anakku makan kenyang, sambung belajar. Habis anak balik tuan-tuan, Allahu Akbar, dah jadi imam. Ketika anak jadi imam tu, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu teriak kat mak. Sebab apa? Kejayaan aku jadi imam hari ni because of mak aku. Tapi mak aku tak sempat nak tengok kejayaan aku jadi imam. Mak aku tak sempat dengar bacaan Quran aku yang sedap ini, ya Allah. Sedangkan aku jadi imam sebab mak aku yang hutang, mak aku yang pinjam duit, mak aku yang susah. Tapi nikmatnya mak aku tak ada rasa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, ketika itulah Nabi sampai Madinah tuan-tuan. Terbinanya Masjid Nabawi, mengitis air mata Nabi. Sebab apa? Dan orang hak bagi duit kat Nabi ni tak dan tengok Masjid Nabawi terbina. Selama ni susah payah Nabi buat tu tuan-tuan. Kita lagi bertuah tau, saya di tengah Khadijah sampai hari ni tak pernah tengok Masjid Nabawi macam mana. Tuan-tuan duk pergi naik gambar, tuan-tuan lagi bertuah daripada isteri Nabi. Nak bagi tahu, mau Nabi tak teriak, mau Nabi tak sedih, mau Nabi tak amul huzni yang dikatakan tahun duka cita tu. Ya Allah, orang yang tak pernah tinggal aku, orang yang sentiasa suap makan ke aku. Sebab tu tuan-tuan, Allah SWT, saya sebut sekali lagi, anak-anak tuan-tuan kena ajak dan tuan-tuan paksa dan psycho macam mana supaya tangan anak pernah suap makan kat kita. Walaupun tuan-tuan buat-buat lah,
buat roboh ke, buat pingsan, buat migrain, nak tengok anak setia dah kita waktu aku susah. Maka di situlah terujinya. Sebenarnya Allah tak tahu kan Nabi sakit, Allah tahu. Allah tak tahu kan Nabi sedih Isra ni, Allah tahu. Tapi Allah nak tengok orang keliling kelalang, apa kata hampa sayang Nabi, apa kat mana waktu Nabi sakit, apa kata hampa sayang Ustaz Syafi, waktu Ustaz Syafi kena, hampa kat mana, hampa sokong ke hampa tambah lagi. Adalah semua. Maka ini ujian untuk orang keliling kita. Ujian untuk orang adalah ujian untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, cerita Isra ni cerita tentang sacrification, pengorbanan dan kesetiaan. Kiri kanan Nabi, sayap kanan Khadijah, sayap kiri Abu Talib. Abu Talib ni tuan-tuan, nak faham orang yang convert, orang yang convert masuk Islam, contoh dia berdakwah, tarik mak dia sampai ke mati, mak dia tak dan mengucap. Contoh macam kita kata Dr. Ridwan T, kan, Dr. Farid Rabi yang sebelum ni lah, yang katakan mak dia masih lagi Hindu, mak dia masih Cina, sehingga mak dia mati tak sempat mengucap kalimah syahadah. Kita tak rasa tuan-tuan, tapi orang tu dia pakai dengan rasa. Macam tu Nabi rasa. Orang ni punya akhlak paling baik, yang paling suak makan kat Nabi, yang mungkin pernah basuh najis Nabi, yang makan pakai diurus Nabi, Abu Talib. Tiba-tiba mati, tak ada kalimah la ilaha illallah. Apa perasaan Nabi? Ada semua orang paling baik. Tuan-tuan, kita pernah jumpa orang paling baik di tempat kerja kita. Baiknya ya Allah, lagi baik daripada adik-balik kita sendiri. Tuan-tuan mungkin pernah jumpa jiran, kawan kerja yang Allah bagi kat kita, yang lagi baiknya tu ya Allah, jauh langit dengan bumi berbanding adik-beradik kita yang buang kita, yang boikot kita. Tapi Allah bagi jiran, tetangga dan Sallallahu Muhammad dan juga rakan sekerja yang boleh support, sokong kita waktu kita susah. Nabi Allah buat dia macam tu. Maka bila kehilangan sayap kiri kanan Khadijah dan Abu Talib ni tuan-tuan, ketika itulah tak ada lagi Nabi nak mengadu. Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, nak cerita tentang pengorbanan ni, saya nak ambil contoh kisah Allah Sallallahu Muhammad, CR7. Sebab esok ada game Manchester United. MU masuk kan? Dengan mana ni Gol. Nak start dah? Okey tuan-tuan, sampai sini sahaja. Mana ni AJL kan? Tuan-tuan, mana ni AJL kan? Tuan-tuan tak tahu? Oh, tak ambil tahu? Kalau pasal pun tak beritahu. Boy, yang orang putih. Tuan-tuan ada semua. Memang label cluster ada yang baru ni Dia tak ayam cerita ni kan. Okey, mesti ni dari semak Rasulullah. Okey, disebabkan hujan aku semakin turun, jadi macam mana ni? Buruk Ustaz, kita tanya buruk, maknanya ada air. Okey, mesti ni dari semak Rasulullah Allah SWT semua. Okey, nak beritahu CR7, Cristiano Ronaldo. Saya nak ambil, dia kaitan dengan cerita Isra. Sebab Ronaldo pun pernah dengar ceramah Isra wal Mi'raj. Bila tuan-tuan dia boleh cerita balik. Ketika Ronaldo ni sebelum diangkat oleh Alex Ferguson, okay, untuk bermain bola di peringkat pentas antarabangsa, umur dia lebih kurang belasan ataupun kita tak awal 21 tahun, bermain di Akademi Sporting Lisbon di Portugal. Ada semua mat. Tuan-tuan, ada seorang kawan dia namanya Albert Frantau, kawan sekampung. Okay. Jadi ketika itu waktu bermain kampung-kampung, level-level liga-liga bayang baru macam tu, sebelum main untuk state dan juga dunia, tuan-tuan, main seorang coach. Dia nak cari orang yang pemain yang paling menyerlah bakat. Seorang yang dia nak. Okay, dia buat game. Bila buat game, antara pasukan Ronaldo ni, Akademi Sporting Lisbon berlawan dengan lawan lah. Nak tengok siapa skor paling banyak, maka dia terpilih untuk dimasukkan ke piala, kita kata ada semua piala Liga Super, piala Liga Presiden. Ringkaskan cerita, Albert Frantau dengan Ronaldo ni dua kawan baik yang paling menyerlah dan sama hebat. Main, Ronaldo skor gol 1-0. Yang kedua, kawan dia Albert Frantau gol 2-0. Ada semua. Okey. Masuk yang kali ketiga tuan-tuan, penentu. Siapa yang skor gol, dia akan terpilih untuk bermain di peringkat dunia. Ketika itulah tuan-tuan, Albert Frantau, kawan Ronaldo ni gelecek bang, hebat bang, licik memang sebiji macam saya main lah. Nak abang tu. Okey, dia lari tak beza lah kan, macam tu. Okey, sampai ke gawang gol tu tuan-tuan. Punya baiknya Albert Frantau ni, dia tahu waktu tu Ronaldo lagi susah oleh dia. Kalau aku skor ni, confirm aku yang terpilih.
maka dia kita kata apa, memberi laluan bola kepada Ronaldo. Akhirnya Ronaldo yang piskor. Bila Ronaldo yang skor 3-0 menang, Ronaldo yang terpilih, sehingga dia jadi seperti hari ini CR7 yang pemain Manchester United, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Poin saya, tuan-tuan, setiap kali Ronaldo menang, khususnya pada Liga Inggeris pada tahun 2014, nampak macam lancar kan? Semalam baru pakai faktor ni 17 kali aku ulang. Okay, tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, dapat benda ni saya pernah cerita dalam YouTube saya pun ada. Okey, jadi ketika Ronaldo menang, setiap kali menang, tuan-tuan, dia akan berlari keluar padang, dia peluk seorang lelaki. Saudara semua, yang hak cameraman, yang hak geng-geng sepasukan pun tak kenal siapa dia, pemain level dunia, pergi peluk orang yang dia tak kenal di tempat penonton. Rupanya, tuan-tuan, orang yang dia peluk itulah orang yang telah mendorongkan, menjadikan asbab dia jadi seperti ini. Kalau kawan tak bagi peluang laluan pada dia, aku tak jadi seperti hari ini. Dan dia bagi hadiah rumah banglo dekat kawan dia, Albert Frantau. Poin saya, tuan-tuan, mana nak pergi cari orang macam ni? Maka nilai-nilai Khadijah ni, tuan-tuan, ketika orang tolak, orang buang, orang salah semua, tuan-tuan, Nabi meraih dan menghargai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, orang salah semua, maka nilai penghargaan ni, tuan-tuan, yang ni yang tak ada. Jadi bila Khadijah wafat dan juga Abu Talib mati, tuan-tuan, dia tak ada lagi orang yang boleh meraih Nabi sampai tahap macam tu. Orang yang ada nama sallallahu alaihi wasallam boleh meraih orang bawah. Tuan-tuan, macam Ronaldo tadi, dia dah menang lah, tapi dia boleh peluk, dia tak tinggal kawan dia. Ini benda yang susah kita nak cari. Kalau orang tanya saja, benda yang paling susah, tuan-tuan, adalah kesetiaan dan juga kejujuran. Dua benda ni yang paling susah di dunia nak jumpa. Isteri yang setia susah, laki yang setia lagi susah. Pendakwah dan penceramah yang setia pada jemaah pun susah. Kecuali Ustaz Syafiq, saya dah cek semua pengurusi di dunia, kecuali Ustaz Syafiq seorang yang paling setia. Ada semua. Takbir. Bakal lagi, alhamdulillah. Apa lagi? Anak murid yang paling setia, anak yang paling setia dengan kita pun susah nak jumpa. Dan juga jururakam media yang paling setia dengan ustaz pun susah nak jumpa. Kadang pilih bulu mana? Contoh, kecuali geng geng Putrajaya. Ada semua. Main ke Putrajaya ni? Tuan balik InsyaAllah, alhamdulillah, mudah Allah jaga selamat ya. Tuan-tuan, sebagai penuntut yang mungkin Allah SWT. Jadi apa yang Nabi lalui ni, tuan-tuan, bila dua sayap ni dibuang, dua sayap ni tak ada pada perjuangan Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, kita sampai ke 9.5 boleh Ustaz? Minyak tu bertahan 15 minit lagi. Boleh? Okey. Sebab kita pakai minyak buruk, kalau mungkin letusi kan, Grosha kan 977. Okey, ceritanya, tuan-tuan, Allah SAW, ketika mana dua orang ni tak ada, maka umur Nabi berusia 50 tahun ketika itu, 10 tahun selepas kenabian Rasulullah Muhammad, maka Nabi tak tahu nak ke mana nak mengadu, sebab dulu dua orang ni ada. Sebenarnya Allah buat macam tu, Allah nak bagi tahu kepada Nabi, wahai Muhammad, jangan bergantung pada manusia. Wahai Muhammad, jangan terlalu meletakkan kepercayaan pada manusia. Jangan Muhammad, wahai Muhammad, tolong dengan berharap sangat manusia. Satu hari kamu akan kecewa. Manusia tak boleh buat apa-apa. Cinta pada bunga yang tak sama besar ni, bunga tu akan layu. Cinta pada harta, harta akan berkurang. Cinta pada nasi kanak, habis. Cinta pada manusia, manusia akan mati, tuan-tuan. Allah nak bagi tahu, Allah nak mengangkat nilai tawakal Nabi Muhammad, seorang Nabi ni, tuan-tuan. Ketika dua orang sayap ni tak ada, nak bergantung kat siapa, wahai Muhammad Allahumma salli alaihi wasallam. Ketika itulah sujud dan munajat Nabi ni, tuan-tuan, ya Allah, tak ada ayat nak bagi tahu, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Nabi sujud dengan sujud yang penuh berbekas, serah diri sungguh-sungguh pada wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertawakal dan bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Tengok ketika itu, tuan-tuan, bila Nabi tawakal dan takwa, dua T, tawakal dan takwa, sungguh-sungguh Allah bagi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak sangka-sangka. Tengok lelok, Jibril datang dalam keadaan wajah yang sebenar. Wahai Muhammad, wahai Muhammad,
bangkitlah Muhammad, bangkitlah Muhammad. Ke mana? Ila sama, ke langit. Sebab tu dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala wa arda pernah bercerita ketika Nabi turun ke langit, Nabi kata fanaza'tu bi amri. Nabi susah hati, Nabi bersedih, Nabi faqa'ada mu'tazilan hazinan. Nabi pernah duduk seketika beruzlah, bersorang-sorang dalam keadaan sedih lepas turun daripada langit. Okay, sebelum saya sambung cerita dia tuan-tuan, bila Nabi duduk dan Allah tengok dah ayat mata Nabi, Allah tengok dah darah Nabi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu saya terlupa, ketika orang Mekah boikot Nabi, Allah suruh Nabi berhijrah ke Taif. Hijrah Nabi ada 3 fasa dan 3 lokasi. Yang pertama Taif, Habsyah dan juga Madinah yang terakhir. Sallallahu alaihi wasallam. Dakwah, akidah dan juga daulah. Pergi ke Taif, ketika itu semua ada Kristian, ada yang etis, ada yang tak ada agama dan majoriti Kristian, Nasara. Kat mana Taif ni? Sallallahu alaihi wasallam, sejam setengah lebih kurang, 2 marhalah daripada Mekah. Tuan-tuan, antara tujuan tuan-tuan dengan Isra wal Mi'raj, tuan-tuan bila pergi umrah, saya sebut banyak kali ini, bila pergi umrah, faham cerita Isra, bila sampai ke Mekah, ke Taif, tolong tanya mutawif, Ustaz 20 harkat dia punya ustaz tu. Ni ustaz main ada cerita sampai tergeleng-geleng kepala dia ustaz. Ni kat mana yang tempat Nabi duduk berdarah semua ni, yang Nabi duduk sujud semua ni, kat mana Nabi duduk sedih-sedih, kami duduk teriak-teriak kat belakang ustaz. Kat mana? Cerita ustaz, cuba cerita ustaz. So tanya ustaz mutawif tu, ni pi duk beli, sibuk beli kacang cerdik, balik tak cerdik-cerdik pun. Orang pergi umrah tuan-tuan, benda yang mata Nabi yang ni kita nak tahu tuan-tuan, bayar 78,000 sebabnya memang tak cukup. Tuan-tuan nak bayar ayat mata Nabi tak cukup. Tuan-tuan nak pergi tengok pegang darah Nabi. Sebab tu saya kalau bawa jemaah, tuan-tuan kena buat saya bagi homework. Tuan-tuan pergi nganga saja duk beli-beli kacang cerdik. Tuan-tuan cerdik sangat lah kata. Sallallahu alaihi wasallam bukan marah, cuma nasihat. Pi tu nak beli kan, nak pergi umrah punya susah dah ni. Duk pergi ambil gambar selfie dengan tu Arab kedai. Yang ayat mata Nabi ni hang tak tahu. Sepatutnya sampai ke Taif tu, antara tempat lain, Taif ni tuan-tuan tempat pasar buah sebab dia kamera Mekah, tempat sejuk. Tapi cerita dia bukan cerita Isra, cerita pada pasar buah tu. Cerita ayat mata darah Nabi di baling batu, Nabi sandak, Nabi duduk kat mana? Sallallahu alaihi wasallam. Kat mana ayat mata Nabi? Satu kadang saya kalau umrah, saya minta dia buang kasut. Nampak macam bid'ah sikit kan? Jadi sebab apa? Nak pijak tempat bumi Mekah ni, kok dah tempat yang tuan-tuan pijak tu bersatu kulit dengan tempat yang pernah Nabi pijak. Buka kasut tuan-tuan, pijak tanah Mekah ni, pijak tanah Taif, kok ada kesan darah yang mata tempat yang Nabi pijak. Itu point tuan-tuan, bayar 78,000 feel of umrah. Satu kelepingan saya bagi petang, saya bagi mobil. Tuan-tuan kena buat homework. Nampak macam sadik sikit, tapi saya nak meraih nilai tuan-tuan bayar 8,000, tuan-tuan dapat apa? Balik tu boleh cerita kat anak-anak semua. Apa yang saya share malam ni, tuan-tuan catat tu, pergi umrah, tanya, oh kat Siti ambil gambar, oh kat sini tempat yang Nabi dibalik, oh lebat batu dan sumpah mana, kat sini Nabi letak siku dia tuan-tuan. Nak cerita seringkasnya tuan-tuan, ketika Nabi dah tak diterima di Mekah, dicatur makanan, tak boleh nak bersosial, makanan pun tak ada tuan-tuan. Orang Mekah buat macam-macam kat Nabi sebab penakan pembela Nabi tak ada. Abu Talib adalah seperti ayah. Nabi duduk Abu Talib lagi lama berbanding Nabi jadi Nabi. Nabi jadi Nabi 23 tahun saja, tapi duduk dengan Abu Talib is around 42 years. Umur 8 tahun Tok Wan meninggal, pas beton kat Pak Nakan sampai umur 50 tahun. 42 tahun tu seperti ayah. Jadi tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam, bila penyokong dan saboter tak ada, saya pun sama juga. Ustaz perlukan tadi, ustaz perlukan media perlukan ustaz. Kami saling memerlukan, sokong menyokong. Bila tak ada salah satu ni, kadang kita rasa kita down. Sebab tu dalam hidup tuan-tuan, bila anak problem, tuan-tuan carilah alim ulama. Tuan-tuan ada Ustaz Syafi, Ustaz tolong Ustaz bagi nasihat, saya dah down Ustaz, tolong please say something. Saya tanya waktu saya duduk di Sabah dulu, seorang suami dia Bisaya Kristian Filipin meninggal. Dia tu Cina mualaf isteri dia, peluang kanan keluar saya, dan suaminya Bisaya ni Kristian Filipin. Bila suami meninggal sakit jantung, heart attack tuan-tuan, nak ke bumi jenazah tuan-tuan, keluarga belah suami masih lagi Kristian, keluarga belah isteri masih lagi Cina Buddhis. Jadi macam mana nak buat? Maka saya yang menguruskan A to Z.
yang pakai baju kerja dengan tie, turun kubur yang lahat apa semua tu tuan-tuan, sampai ke malam. Bila suami meninggal, Ustaz, setiap hari telefon, please say something, iman saya dah lemah Ustaz, takut dia kembali pada agama dia. Sebab suami penuh pun tak ada dah. Ustaz, please say something. Saya dia orang susun ayat nak menaikkan, beri semangat supaya dia tak kosong, tuan-tuan. Allah SWT. Jadi tuan-tuan, ketika itulah Nabi ni, Allah macam mana nak isi kekosongan. Ketika itulah Allah hantar Zaid bin Harithah, seorang Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Allah nak tengok ketika mana Nabi dibaling batu, Zaid ni dengan kanan kiri, kanan kita, kanan kiri, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, bela Nabi. Ketika mana Nabi duduk belakang, wahai Muhammad, biar aku bela, tapi dia pun terkena batu juga. Tuan-tuan, agama ni bukan dapat free, tapi kita dapat free je. Bangkit-bangkit keluar mak keluar Islam. Kita tak buat apa pun nak dapat Islam. Zaid bin Harithah, dia buat, dia dah bela Nabi. Dia boleh jawab esok, aku dah bela Nabi. Kita tuan-tuan nak syafaat Nabi, buat apa? Kita nak cerita apa tuan-tuan? At least tuan-tuan mai hari ni tuan-tuan, ya Allah ya Rasulullah, nak syafaat sebab apa? Kami mai malam ni. Ada semua man. Kami support surau. Boleh tak layak tak kami dapat syafaat engkau ya Rasulullah? Ada bukti, ada evidence. Ada semua man. Sebab kita tak pernah berdarah, kita tak pernah dibaling batu kerana Nabi. Sini dan Rasulullah sebelum saya tinggal tuan-tuan. Ketika itulah tuan-tuan, yang ni yang dikatakan kemuncaknya, innallaha yahdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Nabi kata, wahai malaikat Jibril, datanglah dua malaikat. Tuan-tuan, bila saya sebut malaikat yang pernah dalam riwayat pertama mengatakan kedua-dua malaikat tu, satu malaikat yang menawarkan bukit Jabal Qubais ataupun Abi Qubais dan Qain, dan dua bukit yang berada di Bukit Safwa. Bila saya sebut fakta macam tu, pergi umrah, tanya kat mana yang tu tujuan umrah, pangkah ambil gambar, baru dapat feeling umrah tu, sebulan balik. Lepas tu riwayat yang kedua, satu Jabal Abi Qubais dan juga Jabal yang berada di Taif. Dua bukit tu malaikat dah pegang dah. Katakan Muhammad, siapa yang mencederakan kau? Ketika Nabi menangis, bumi dan langit menangis. Tak ada siapa yang sanggup tengok seorang kekasih Habibullah menitis air mata dan darah. Ketika itu tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, maka malaikat turun. Sebab Isra' ni semua makhluk Allah main peranan. Udara, angin, binatang, langit, bumi, malaikat, semua terlibat dalam Isra' wal Mi'raj. Cerita Isra' wal Mi'raj ni cerita besar, semua makhluk Allah terlibat. Ketika itulah tuan-tuan, sini dan semua Allah, maka malaikat kata apa? Nabi kata, jangan wahai malaikat, mereka buat aku macam tu, biarlah racun yang mereka beri, madu yang aku balas. Makcik-makcik suka tak madu? Madu sedap tau. Tak suka ke? Suka? Alhamdulillah, terima kasih. Halal kan? Sah? Sah tu. Madu makan. Okey. Berani besar kali sebab main seorang ni dia berani sikit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah. Okey. Nak berhenti kat mana? Awak tinggal nak share. Dia stop tak berhenti. Okey, cakap tak jumpa. Okey, muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itulah tuan-tuan, Nabi kata, wahai malaikat, tak payah, sebab biarlah mereka tidak beriman pada aku, kok generasi selepas mereka akan follow aku. Akhirnya makbul Nabi tuan-tuan, doa Nabi wafat, seluruh penghuni Taif amantu billah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang Taif, Bani Thaqif yang kita pergi umrah hari ini adalah kesan daripada doa Nabi yang terangkat dan tanpa hijab dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Walaupun Nabi dah wafat, tapi doa Nabi masih terangkat. Bukti hari ini orang Taif yang masuk Islam, semua yang kita dapat ambil gambar dekat bahasa buah tu adalah kesan daripada Isra' wal Mi'raj. Maka bumi Taif adalah bumi Isra' wal Mi'raj yang tuan-tuan kena tahu barulah boleh layak mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika itulah yang terakhirnya, bila kita faham cerita ni, ayat mata darah pengorbanan kesetiaan, maka Nabi kata apa? Allah kata, tidak ada apa lagi yang harus aku berikan pada Nabi Muhammad, sebab Muhammad ni dia lulus semua ujian. Akhirnya turunlah Jibril tuan-tuan. Faja'a Jibril Allahumma salli alaihi Muhammad, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat dalam malam anugerah prestasi, reputasi dan anugerah apresiasi tertinggi, mengangkat Nabi menembusi 7 petala langit. Akhirnya bertemu dengan Nabi-Nabi
Saya ringkaskan tuan-tuan. Langit ketiga Nabi Yusuf, langit keenam Nabi Musa. Nabi Yusuf tanya, wahai Muhammad, kenapa ni? Aku diboikot oleh umatku, aku difitnah oleh umatku. Nabi Yusuf kata apa? Aku ni dulu diboikot dan dikhianati oleh adik-beradikku dan dibuang ke dalam sumur. Wahai Muhammad. Nabi Muhammad, ya Allah, aku rasa aku teruk dah. Rupanya Nabi Yusuf kata aku teruk lagi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Muhammad digergaji. Nabi Muhammad kata, aku baru dibaling batu. Engkau baru dibaling batu, tapi aku digergaji. Nabi Musa, Muhammad, aku difitnah tentang kemaluan aku oleh umatku. Engkau baru difitnah tentang dakwah engkau. Siapa lagi tahu? Maksudnya tuan-tuan, Nabi naik dari tingkat ke tingkat. Program motivasi perdana adalah program Malam Isra wal Mi'raj, adalah program ceramah motivasi perdana yang Allah buat untuk Nabi. Allah nak retreat, re-energize Nabi, rasa semangat balik. Rupanya Nabi-Nabi dulu lagi teruk. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat, tuan-tuan pilih tempat yang lagi susah, tuan-tuan akan rasa kenal. Kalau ada semua, tuan-tuan susah, pilih tempat yang tuan-tuan lagi susah, tuan-tuan akan nampak tuan-tuan senang sebenarnya. Kalau kita rasa kita susah, ada orang lagi susah. Kalau kita rasa kita teruk, orang lain lagi teruk. Kalau kita rasa kita tu dah handsome dan manis, ingat ada lagi orang yang lagi manis. Yang tu faktor rakam kan. Tajuk ni dengan edit lah. Okey. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekali itu Abang Salih Muhammad. Jadi saya rasa dengan apa yang saya share sedikit sebanyak cukup dah boleh menjadi asbab untuk terampun dosa saya dan boleh menjentik dan menyuntik hati saya untuk lebih berambil berat tentang solat. Sebab dalam solat ada air mata Nabi, dalam solat ada darah Nabi, dalam solat ada pengorbanan Khadijah, dalam solat ada kesetiaan dan sokongan Abu Talib. Maka semua inilah watak-watak yang Allah himpun. Maka terhasillah layaklah engkau dapat solat. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi naik tuan-tuan, itulah kalimah yang Nabi bercara dengan Allah. Dalam solat kita tu, sepatutnya bila kita at-tahiyyah tu, kita rasa macam mana Nabi bercakap dengan Allah. Itu percakapan, dialog Nabi. Jadi saya sampai sekat itu sahaja. Maka solat itu adalah cinta. Solat itu bukan hanya kewajipan. Solat itu adalah sebuah dating. Solat itu adalah updating iman kita dengan Allah Azza wa Jalla. Aqul qawla hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf salah silap anda yang kata-kata bicara yang tak kena di mana-mana. Nasi ayam, nasi kerabu, syakirin bayar baru, I love you. Aqul qawla hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, terima kasih ucapkan kepada Fadil Ustaz Manis bersama pada malam ni. Jadi sekarang kita akan solat Isya. Kalau tak cukup di situ, ada tikam di sini. Kita adjust sikit kursi-kursi ke luar tu, tulis mengatur di sini lah, insyaAllah. Sejurus selepas semayang, tuan-tuan, ada makanan yang disediakan juga kepada tuan-tuan oleh penganjur kita pada malam ni. Tuan-tuan tolong ambil ya. Kadang dengan merajuk kapal balik saja betul pula. Satu lagi pengumuman, esok kuliah bulanan saya di sini. Tapi esok saya minta excuse kat tuan-tuan kerana esok saya ada forum dengan Al-Fadhil Ustaz Manis. Esok dia Manis, saya jadi melecah. Esok kami forum Manis melecah. Doa. Di mana? Di balik pulau Matang Pasiak. Nanti Matang Pasiak balik pulau. Jumpa esok lagi nanti. InsyaAllah. Okey, itu saja. Terima kasih tuan-tuan semua kerjasama. Terima kasih juga kepada kita punya Abang Azif untuk PA sistem kita yang mantap dan cemerlang gemilang berbilang. Yang kita buat persiapan untuk solat Isyak. Kita bagi 2-3 minit tuan-tuan ambil wuduk ke apa-apa masuk. Mari kita solat insyaAllah. Baik, kita tangguh dengan tasbih kafarah surah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.